Kenapa sejak kita kayak ini, Kanda nampak takut aja. Dan kalau orang datang pula, Kanda sembunyi. Kenapa Kanda? Kanda sembunyi? Bukan takut. Manalah tahu kalau ada penyamun datang nak menyamun harta kita. Kalau Kanda sembunyi, senanglah Kanda tangkap dia. Masya Allah, sudah jatuh. Posto. Kenapa dia sembunyi? Dia bergurau. Masya Allah, bergurau sampai jatuh katil. Kasar entah bergurau. Terima kasih. Thank you. Posto. Masya Allah, apa dah jadi? Intan pun bankrupt juga. Diamlah. Apa kau nak peduli orang di pasar? Bodoh punya posto. Surat dari ayahanda, Kanda? Ayahanda, dia nak hadiah lagi. Bagi yang pernah menonton filem Ahmad Albab, pasti mengenali watak yang dikenali sebagai Suhara. Sikap kurang senangnya terhadap watak postman yang disapa sebagai posto dalam filem itu membuatkan panggilan berkenaan sinonim dengan Mimi Loma. Walaupun populariti Mimi Loma tidak sepopular kakak-kakaknya Mariani dan Saloma, namun ia tetap tercatat sebagai salah seorang insan seni yang berbakat. Mimi Loma atau nama sebenarnya Aminah binti Ismail dilahirkan pada tahun 1946 dan merupakan anak keempat daripada 9 beradik. Sewaktu kecil dahulu, beliau menetap di Johor dan mendapat pendidikan hingga darjah 6 Sekolah Melayu Parit Kudus, Pontian Kecil. Setelah itu, beliau telah berpindah ke Singapura mengikut ayahnya di sana. Mimi amat meminati bidang nyanyian sejak kecil lagi. Seperti kakaknya Saloma, tidak hairanlah sedang dia di bangku sekolah, beliau sudah mulai mengasah bakatnya dan mengambil bahagian dalam bidang seni suara. Beliau mula serius mencuburi bidang nyanyian ketika berusia 16 tahun dengan menyanyi di kelab malam di Hotel Shamrock dan Hotel Princess. Pada tahun 1961 ketika usianya 15 tahun, beliau mula menyanyi di majlis-majlis perkahwinan di Singapura dan mengikuti pancaragam Gelombang Biru pimpinan saudara Parman. Bakat dan kebolehannya menyanyikan lagu-lagu Mandarin selain lagu Inggeris menarik minat seorang pengurus review yang mengundangnya menyanyi di Sabah pada tahun 1961. Walaupun pada ketika itu, Mimi dan keluarganya masih menetap di Singapura, namun tawaran tauke review di Sabah memberi rezeki yang lumayan buat Mimi Loma. Dengan berbekalkan bakat serta keyakinannya, beliau telah berhijrah ke negeri itu dengan ditemani oleh adik kepada seniman veteran Datuk Aziz Sattar iaitu Zaini Sattar dan seorang pelakon lama. Mimi memiliki azam dan keberanian yang tinggi untuk memperkembangkan lagi bakatnya dalam bidang seni suara itu walaupun terpaksa merantau jauh ke Sabah. Menurut Mimi, di tahun 1960-an, bagi yang ingin menjadi penyanyi kelab malam, seseorang itu haruslah mahir menyanyi dalam pelbagai bahasa. Tambahnya lagi, setiap penyanyi di kelab malam hanya dibenarkan menyanyi 2 buah lagu Melayu sahaja, iaitu Bengawan Solo dan Burung Kakak Tua. Hal ini semua tidak menjadi masalah kepada dirinya kerana beliau memiliki kemahiran menyanyikan lagu-lagu Inggeris dengan baik. Lagu Inggeris yang menjadi kesukaannya ialah lagu-lagu nyanyian Connie Francis. Bagaimanapun, apabila disuruh menyanyikan lagu Mandarin, Mimi sering berhadapan dengan masalah. Ujulah pada waktu itu, beliau memiliki seorang rakan penyanyi iaitu Sakura Teng yang banyak membantunya memahami setiap perkataan lagu-lagu Mandarin yang beliau nyanyikan. Pada mulanya, agak sukar untuk menyanyikan lagu itu, namun apabila sudah setiap hari mempelajari mana-mana lagu Mandarin, akhirnya beliau mampu menguasai bahasa Mandarin dengan baik dan memudahkannya menghayati lagu-lagu berkenaan. Setelah mengelilingi Sabah dengan mengikut taukid berkenaan, Mimi ditawarkan menyanyi di kelab malam di Kota Kinabalu seperti Hotel Jesselton, Windsor House dan Capitol. Bermula dari funfair ke kelab malam, Mimi akhirnya ditawarkan menyanyi di Radio Sabah oleh penyelia radio berkenaan iaitu Hamzah Yassin. Malah, melalui radio berkenaan juga, beliau bukan setakat diberi peluang menyanyi, sebaliknya, dia juga mempunyai rancangan radio sendiri. Rancangan yang diberi nama Mimi Loma itu menampilkan Mimi sebagai penyanyi tunggal dalam siri itu. Ianya berdurasi 30 minit dan mempunyai lebih daripada 10 siri. Selain pernah menyanyi di Sabah, beliau juga pernah terbang ke Hong Kong, Manila dan Brunei dalam memperkembangkan bakat nyanyiannya.
Beliau juga banyak menyumbangkan tenaganya dalam pelbagai pertunjukan amal dan menyanyi lagu latar belakang filem ketika di Singapura dahulu. Kejayaannya sebagai penyanyi terkenal di Sabah telah menarik perhatian abang iparnya, P. Ramlee, lalu mengesyorkan namanya ditukar kepada Mimi Loma daripada Aminah binti Ismail. Pada mulanya, beliau tidak mahu menukar nama itu kerana sayang. Tetapi setelah P. Ramlee mengesyorkan namanya itu ditukar, dia bersetuju dan sekarang dalam kad pengenalannya memiliki 2 nama. Mimi Loma bukan setakat mencipta nama di Sabah dan mendapat bayaran yang tinggi iaitu RM900 berbanding kakaknya Saloma. Malah di sana juga dia bertemu jodoh. Namun jodohnya dengan suami pertamanya, seorang kapten askar Melayu, tidak kekal lama. Apabila ditukarkan ke Kuala Lumpur, beliau terpaksa melupakan bidang nyanyian kerana mahu mengikut suami. Ini kerana beliau berpendapat setinggi mana pelajaran atau populariti seorang isteri, tempatnya ialah di sisi suami. Namun sudah ditakdirkan jodohnya itu tidak panjang. Perkahwinan itu tidak dikurniakan anak, tetapi beliau memelihara seorang anak angkat. Setelah itu, beliau kemudiannya bertemu jodoh dengan seorang kerabat diraja. Namun usia perkahwinan kali kedua yang juga tidak dikurniakan cahaya mata dan cuma bertahan selama 11 tahun. Setelah itu, beliau telah bertemu jodoh dengan suaminya yang ketiga iaitu Samsudin Mustafa pada tahun 1992. Sayang sekali, selepas 2 tahun mengecap kebahagiaan rumah tangga, Mimi terpaksa menerima ketentuan bahawa suami tercinta terlebih dahulu dipanggil Tuhan akibat sakit jantung pada tahun 1994. Dalam bidang perfilman, Mimi Loma telah diperkenalkan oleh abang iparnya, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, melalui filem Ahmad Albab pada tahun 1968. P. Ramlee memperkenalkan 3 beradik, Mariani, Saloma dan Mimi Loma dalam filem berkenaan yang telah berkali-kali diulang tayang tanpa jemu. Menurut Mimi Loma, sebenarnya beliau tidak mahu berlakon, tetapi arwah abang inginkannya berlakon. Ternyata panggilan postur yang diungkapkannya dalam dialog filem Ahmad Albab itu membuatkan peminat filem Melayu kenal dirinya sampai ke hari ini, meskipun usianya sudah mencapai 60 tahun ketika itu. Para jantung kalbu, hatiku rindu, dia yang ku puja tak kunjung tiba. Di mana kau berada, duhai kekanda. Lepas berjaya dalam filem Ahmad Albab, Mimi Loma telah ditawarkan untuk membuat album rakaman dan telah merakamkan 2 buah piring hitam yang mengandungi 8 buah lagu. Album pertamanya berjudul Mengapa Abang Merajuk yang turut mengandungi lagu Bawah Rumpun Bambu dan merupakan antara lagu terakhir ciptaan P. Ramlee sebelum meninggal dunia. Memandangkan sambutan baik yang diberikan oleh para peminatnya, syarikat penerbitan Guo yang mengeluarkan piring hitam Mimi Loma telah memberinya peluang untuk merakamkan piring hitam yang ketiga yang berjudul Berpisah Hanya Dugaan. Piring hitam tersebut mengandungi lagu-lagu seperti Menanti Tiada Datang, Hampa Kecewa dan Kurayu Pada Siapa. Keempat-empat lagunya itu adalah hasil gubahan penggubah adik-beradik Akbar Nawab dan Ahmad Nawab. Para jantung kalbu, hatiku rindu. Ku berjajah keliling desa, epok-epok yang enak rasa. Meskipun hingga kini mempunyai 5 buah album, namun album Epok-Epok 1972 dan Bawah Rumpun Bambu 1973 terbitan seniman tersohor di bawah syarikat rakaman Guo berjaya meletakkan nama Mimi di persada seni tanah air. Telah lama pergi. Sejak album itu, nama Mimi mula dikenali, apalagi suaranya dikatakan mirip kakaknya, Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Ibu bangun pagi, buat kuih ini, mencari rezeki tiap hari. Mimi Loma telah menghembuskan nafas terakhir pada 21 Ogos 2021 di kediamannya Projek Perumahan Rakyat Seri Semarak, Kuala Lumpur, kira-kira pukul 2.19 pagi. Menurut anak tunggalnya Sharina Otsman, Allahyarhamah ibunya kurang sihat kebelakangan ini kerana masalah kesihatan seperti masalah penglihatan, darah tinggi, tidak mampu berjalan dan sakit belakang. Allahyarhamah yang berusia 75 tahun itu tidak menunjukkan sebarang tanda sebelum pergi dan meninggal dunia semasa dalam tidur.
Jenazahnya telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Batu Cave pada pukul 11 pagi. Semoga roh Allahyarhamah Aminah binti Ismail ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.